وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن الحمد لله رب العالمين. Tersambung daripada kitab Tahdhib Sirah Ibn Hisham pada tajuk Zikru ma qila li Aminata 'inda hamliha bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid darin. Amin. Zikru ma qila li Aminata. Berkaitan apa yang dikata kepada Aminah ketika mengandungnya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaz'umuna fima yatahaddatsu an-nas, menyangka mereka yang ini bersirah biasa menunjukkan kepada riwayat-riwayat yang datang ni lah datang riwayat secara nukilan sirah ini kita maklum dah lah dia tidak sampai setengahnya, tidak diambil kira lah dari segi sanadnya itu, tapi diceritakan fima yatahaddatsun nas, pada perkara yang orang bicarakan, orang sebut-sebut, wallahu a'lam, dan Allah lah yang lebih tahu sebenarnya. Sudah lagi benda ini benda yang berlaku sebelum Nabi lahir lagi. Pada ketika sebelum Nabi lahir, ketika sebelum Nabi terima wahyu, belum ada asas-asas kita kata agama Islam tu tak diturun lagi tu. Wahyu pertama tidak turun lagi tu. Jadi benda ini memang banyak dinukilkan daripada cerita-cerita orang. Anna Aminata binta Wahbin umma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana tuhaddithu. Diceritakan bahawa Aminah pernah bercerita. Aminah sendiri sebut apa? Annaha, kata utiyat hina hamalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia didatangi. Utiyat makna didatangi dia ketika dia mengandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila laha, lalu dikatakan kepada Aminah itu, innaki qad hamalti bi sayyidi hadhihi al-ummah. Sesungguhnya maknanya ada kita kata apa, malaikat lah ataupun ada sesuatu mendatangi Aminah ketika dia sedang mengandung. Dia memberitahu pada Aminah, sesungguhnya kamu mengandung sayyidi hadhil ummah, penghulu umat ini. Fa idza waqa'a ila al-ardi faquli, apabila dia lahir ke bumi, tu jatuh makna turun, lahir, maka baca doa ini. U'idzuhu bil wahidi min syarri kulli hasidin. U'idzuhu bil wahid min syarri kulli hasid. Aku berlindungkannya dengan Tuhan yang Esa. Min syarri kulli hasid, daripada kejahatan setiap yang hasad. Thumma sammihi Muhammada, kemudian namakannya Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi ini cerita ini makna maklumlah, masyhur kalangan. Anda baru tercari tadilah dalam YouTube. Berkaitan ada seorang tu lah, yang orang yang lebih kurang sama cakap semalam tu lah, yang di Kelantan tu. Dia mempertikaikan sejam lebih, dekat 2 jam, cerita bab tentang hadis-hadis ataupun peristiwa-peristiwa berkaitan kelahiran Nabi. Tujuan untuk cerita tentang pendustaan dan juga dhaif dan juga maudhu' cerita-cerita ni lah. Yelah, kalau sekadar tu saja bincang secara ilmiah tak ada masalah. Tapi betul lah temu tu dia kata benda yang berlaku kat Aminah ni, dia kata tak care gitu. Tak care gitu. Ni kalau orang gitu ni maknanya orang ni berhalusinasi, orang tak sihat akal. Dia kata gitu. Sakit mental. Kata masya-Allah, teruk sungguh lah. Kan dinampak gini lah. Aminah nampak ni, Aminah nampak ni. Dia kata tak care gitu. Kalau orang kita gitu, orang ni orang tak sihat mental. Oh, astagfirullah. Makna sejauh tu dia nak tabrirkan, dia nak tolaknya. Memang ada hadis tu tak, tapi cara pendalilan siapa guna gitu memang larilah. Tu kata kalau bincang ilmiah betul tak ada masalah.
Betul lah temu. Kata berani memang dia seorang ni. Ha. Okey. Nanti lepas tutup ni kita tengok lah. Okey. Jadi bahayanya pemikiran dia orang dengar dia dah ya dia dianggap sebagai pakar hadis, rujukan hadis kan. Tiba-tiba cakap gitu, tu bukan cakap pasal hadis tu. Itu guna logik dia tu. Okey. Maka dia kata u'idzuhu bil wahid min kulli syarri kulli hasid thumma sammihi Muhammad. Kemudian namakannya Muhammad. Wara'at hina hamalat bihi, dan dia melihat ketika dia mengandung Nabi, annahu kharaja minha nurun, keluar daripada dia tu, keluar daripada dia perut dia tu nurun, ra'at bihi kusura Busra, yang dia dapat lihat istana Busra. Kusur ni makna kita kata tembok. Istana di Busra. Busra ni di Syam lah. Busra di Syam. Anda pergi dah tempat tu. Ia asal daripada kerajaan apa nama ni, Byzantine. Byzantine, kerajaan Rom Timur. Ada tempat besar lah. Dapat lihat istana dan juga kusur di Busra itu. Min ardi Syam, di tanah Syam. Daripada perjalanan di bahagian ujung jugalah, nak pergi ke Maqam Imam Nawawi tu ada bahagian tempat namanya Busra. Tak ada. Masa tu Syam tutup dah, sedia tutup. Okey. Thumma lam yalbath Abdullah ibn Abdul Muttalib Abu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni cerita pasal ni. Sekarang ni apa yang dibawa oleh Ibn Hisham ni dia nukilkan dan dia buang sebahagiannya, dia tidak datangkan sanad. Kalau hak ni pasal melihat mak Nabi melihat cahaya keluar daripada dia sehingga terang, dia nampak terpampar di depan tu. Macam projektor lah tu. Nampak apa? Kusur Syam. Nampak istana ataupun kita kata tempat qasrun di Busra di Syam. Di situ kalau tengok hadis ni sahih ni. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hatta Albani sendiri pun mensahihkannya. Kemudian tidak lamalah Abdullah bin Abdul Muttalib bapa kepada Rasulullah halaka, meninggal, wa ummu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hamilun bihi, ketika itu mak Nabi sedang mengandungkannya. Wiladatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beranaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain, Nabi lahir pada hari Isnin. Li thintai asyrata lailata khalat lailatan khalat min syahri Rabiul Awal. Pada 12 malam, pada 12 hari bulan malam. 12 hari bulan pada waktu malam tu makna bukan siang lah. Katanya hampir apa ni, masuk subuh. Pada 12 khalat lailatan 12 lailat khalat min syahri Rabiul Awal. Pada 12 Rabiul Awal. Amal fil, hari tahun gajah. Tahun gajah. Jadi sini dia ambil ni. Dia ambil kata 12 Rabiul Awal ni. Nampak tak? 12 Rabiul. Ini pun isu juga ni. Orang nak buat isu, dia boleh buat isu je. Nampak tak? Dia ambil nukilan daripada ahli falak, bahawa bila dilihat bahawa tarikh tersebut bukan berlaku pada 12, memang ada khilaf, ada kata 9 dah, ada kata lebih pada 20 lebih. Ala kulli hal, ini riwayat yang masyhur dan dibuat datang. Jadi tarikh tu tak penting. Pertamanya bulan Rabiul Awal, keduanya malam Isnin. Malam Isnin. Malam Isnin. Dah kenapa dipilih 12 ni kan? Lepas tu ada orang yang cuba nak kaitkan 12 ni Syiah ni, sebab Syiah 12 imam. Syiah ni tu kadang-kadang Allah. Syiah ini 12. Jadi pada masalah ini ana rasa pernah terbaca dulu tulisan Syekh Ali Jumaah. Bila dibuat oleh ahli falak tu, ahli falak Mesir kan, ingat nama apa?
Contohnya dalam kitab Mubarak Furi tulis tu kan, Rahikul Makhtum kan. Dia sebut bukan 12 kan. Dia mentarjihkan tarikh lain berdasarkan kiraan falak itu. Tapi kiraan falak tu masih boleh ihtimal 12 betul. Sebab apa? Sebab pada tahun ini, bila 12 Rabiul Awal ni, kita ingat tak? Ada orang Arab ni, mereka menasa'ah. Mereka innaman nasi'u ziyadah. Mereka anjak bulan. Jadi bila anjak bulan, maka bulan tu tak apa kena dah perkiraannya. Faham tak? Perkiraan tu tak apa kena dah. Bila begitu, apabila nukilan diriwayatkan 12, maka boleh diihtimal dan tidak dikira salah pun. Hatta kalau falak. Falak dikira memang falak ni kira harakah falak lah, harakah matahari semua kan. Dan bulan memang itu kita boleh kata seakan-akan benda yang kuat lah. Zon yang kuat. Tetapi pada masalah berlaku ketika mana tu, waktu tersebut, dah 12 bulan Rabiul Awal. Jadi walaupun falak kata kalau ikut-ikut tidak berlaku pada hari Isnin. Kalau diikut-ikut tidak berlaku pada hari Isnin. Kalau kira 12 Rabiul Awal. Tapi kita kata boleh berlaku sebab apa? Sebab adat orang Arab jahiliah masa tu mereka anjuk bulan. Faham tak? Bila anjuk bulan itu bulan Rabiul Awal, orang panggil Rabiul Awal. Faham tak? Rabiul Awal lah. Tapi 12 tu ialah hak Rabiul Awal, hak kira falak ni, ia kira setelah bulan tu tersusun balik semula. Setelah susunan bulan itu tersusun balik semula. Jadi ihtimal bagi 12 Rabiul Awal tu masih ada lah. Tapi ini pun kalau nak kaji boleh kaji lagi lah. Nak pun yang penting ulama sebut ni bukan kita nak pada tu. Pada malam Isnin tu je. Tapi pada 12 itu memang ihtimal lagi bulan lain, tapi tidaklah makna kata memang kita nak qat'i ke mana. Tidaklah. Dan ini pandangan yang dipilih oleh oleh tuan kitab kita dan oleh Ibnu Hisham ni. Okey. Tengok di sini nama Nabi disebutkan. Nama Nabi disebut bawah nota kaki nombor 1. Lam yusamma bihadzal ismi qablahu sallallahu alaihi wasallam ila thalathah. Nama Muhammad ini tidak ada berlaku di kalangan orang Arab menamakan anak mereka Muhammad kecuali 3 orang pada zaman itu. Tami'a aba'uhum hina sami'u bi dzikri Rasulillah wa bi qurbi zamanihi. Mana ayah-ayah kepada 3 orang ini mereka ingin bila dengar bahawa zaman tersebut akan keluar Nabi akhir zaman. Wa annahu yub'atsu min Hijaz, dan bahawa Nabi akhir zaman dibangkitkan di Hijaz. Jadi mereka ingin bahawa ayakuna waladan lahu, bahawa Nabi ini anak mereka. Siapa dia 3 orang ni? Wahum Muhammad bin Sufyan bin Mujashi' jaddu jaddil Farasdak, datuk kepada datuk Farasdak. Wa Muhammad bin Uhaihah ibnu Jallah dan Muhammad bin Hamran ibnu Rabi'ah. 3 orang tu. Kana aba'u haula'i thalatha, bapa mereka bertiga ni qad wafadu ala ba'dil muluk. Mereka telah pergi berjumpa dengan raja-raja yang ada di sekitar. Mimman lahum ilmun bil kitab. Raja-raja yang ada pada zaman tersebut yang mana tahu tentang ilmu kitab ni. Kitab terdahulu. Fa akhbarahum bima ba'athi Nabi SAW wa bismihi. Lalu raja ni beritahu tentang kebangkitan Nabi ni dan nama dia. Wa kana kullu wahidin minhum qad khalafa imra'atan hamila. Dan setiap daripada mereka ni sedang meninggalkan isterinya mengandung. Maknanya dia pergi dalam keadaan isteri mereka mengandunglah ke 3 orang ni. Fa nazara kullu minhum in walada lahu dzakarun an yusammiyahu Muhammad. Maka setiap daripada 3 ni bernazar kalaulah mereka ada anak lelaki mereka akan namakan Muhammad. Jadi 3 orang ni lah. Jadi Nabi tu kiranya 4 lah. Wa an Qais bin Makhramah qala wa waladtu ana wulidtu aku dilahirkan, wulidtu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
amafil. Aku dilahirkan. Ana, aku lahir, dan juga Rasulullah juga lahir. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fil. Aku lahir, dan juga Rasulullah juga lahir pada tahun gajah. Fanahnu lidatani lidatan. Kami ni lidatan. Lidatan ni jamak kepada lidah. Lidatun jamak pula. Tasniyah musanna lidatun. Apa dia? Makna orang yang lahir daripada orang lahir sekali. Yang lahir sekali. Lidatani fanahnu lidatani. Dua yang lahir sekali. Sekali tu makna apa? Pada tahun samalah. Wa an Hassan bin Thabit, daripada Hassan bin Thabit qala wallahi inni la ghulamun yafa'ah. Hassan bin Thabit kata inni la ghulamun yafa'ah ibnu sab'i sinina aw thamanin. Aku ini ketika itu budak yang yafa'ah ni makna yang telah besar dah lah. Telah besar, budak yang reti dah. Budak reti. Ibnu sab'i sinin, umur 7 tahun. Makna budak sekolah. Hak reti dah, reti. Dia boleh ingat. Au thamani atau 8. Aqilu kullama sami'tu, yang aku ingat setiap apa yang aku dengar. Kat kita kan. Dalam sekolah rendah kita boleh ingat lagi kan. Kita masa kecil. Dia kata masa tu aku dah besar. Besar tu makna besar budak yang boleh faham lah. Bukan maknanya budak tahu apa. Ketika itu umur 7 atau 8 tahun. Aqilu kullama sami'tu, aku faham dan ingat setiap apa yang aku dengar. Il sami'tu yahudiyan, ketika itu aku dengar seorang Yahudi yasruhu bi'a'la sautihi, berteriak dengan suara yang tinggi, ala atamatin biyathrib, di atas bukit, di atas atamah ni maknanya di atas tembok. Kita kata di atas apa nama ni, tembok lah, di atas tembok yang ada di Yathrib. Dia panggil, ya ma'syara Yahud, wahai sekalian orang Yahudi. Hatta idza ijtama'u, sehinggalah orang Yahudi berhimpun. Qalu lahu wailak malaka, apa kamu ni panggil kami ni? Qala, kata dia, tala'al lailata najmu ahmada alladhi wulida bihi, telah terbit dah semalam bintang Ahmad yang mana yang lahir keluar dengannya bintang. Jadi mungkinlah makna tanda kelahiran Nabi ni keluar bintang di langit itu, yang mana itu menunjukkan lahirnya Nabi akhir zaman. Ya. Dan ini dipercayai lah di kalangan umat-umat terdahulu dah, berkaitan antara benda yang berlaku di bumi ni dengan di langit itu. Dan itu mungkin tanda yang disebut dalam kitab mereka bahawa apabila lahir Nabi akhir zaman akan keluarnya bintang. Bintang bergiam-giam. Jadi Yahudi ni beritahu semalam keluar dah. Jadi maknanya telah lahir dah Nabi akhir zaman. Falamma wada'athu ummuhu, apabila memperanakkannya oleh ibunya sallallahu alaihi wasallam, arsalat ila jaddihi, maka dihantar Nabi kepada datuknya Abdul Muttalib. Innahu qad wulida laka ghulamun, sesungguhnya telah diberanakkan bagi kamu tu seorang budak lelaki, bayi lelaki. Fa'atihi fanzur ilaihi, datanglah kepadanya, kamu lihat kepadanya. Dia panggil, dia utus beritahu kepada datuknya, datang. Fa'tihi, datang, tengok padanya. Fa'atahu Abdul Muttalib, datang. Fanadhara ilaihi, dia pun lihat kepada Nabi. Wa haddathathu bima ra'at, dan Aminah memberitahu kepada Abdul Muttalib apa yang dilihat. Hina hamalat bihi, ketika mana dia hamil, mengandung Nabi. Wa ma qila laha fihi, dan apa yang dikatakan padanya. Mari makna malaikat yang mengatakan tu. Wa ma umirat bihi an tusammiyahu, dan apa yang disuruh untuk namakannya. Fayaz'amuna anna Abdul Muttalib, maka diceritakan bahawa Abdul Muttalib ni akhadahu, ambil Nabi ni, fadakhala bihil Ka'bah, lalu dibawa ke dalam Kaabah. Faqama yad'u Allah wa yashkurulah, dia pun berdiri dan bersyukur kepada Allah.
ma'atahu apa yang Tuhan kurniakan. Thumma kharaja bihi ila ummihi, kemudian dia bawa Nabi tadi keluar bagi balik kepada mak dia. Pada fa'ahu ilaiha, lalu diserahkan kepada Aminah. Wal tamasa li Rasulullah SAW maradi', dan dia mencari bagi Nabi itu orang untuk menyusunya. Fastarda'a lahu imra'atan, lalu dicari baginya seorang perempuan untuk radha'ah, untuk disusukan, min Sa'd bin Bakrin, daripada kabilah Sa'ad bin Bakar. Tu Sa'diyah tu, Bani Sa'ad. Yuqalu laha Halimah, yang namanya Halimah bin ibnatu Abi Dhu'aib. Halimah anak perempuan kepada Abi Dhu'aib. Hadithu Halimah, cerita tentang Halimah pula. Kanat Halimatu tuhadithu, Halimah adalah dia menceritakan, annaha kharajat min baladiha, dia keluar daripada kampungnya, ma'a zawjiha, bersama suaminya, wa ibnil laha saghir, dan ada seorang anak baginya, anak kecil. Turdi'uhu, dia menyusukan anaknya, fi niswatin, bersama dengan keluar tu, fi niswatin min Bani Sa'din, bersama dengan perempuan-perempuan lain daripada Bani Sa'ad. Jadi mereka ni keluar sekumpulan perempuan, keluar pergi masuk ke Mekah nak mengambil anak susu. Taltamisur rudha'ah, mereka mencari anak-anak susu supaya dapat apa? Dapat jadikan anak susu dan dapat upah. Wa dzalika fi sanatin syahba, itu berlaku pada tahun kemarau. Syahbak ni tahun kemarau, gersang. Lam tubki lana syai', yang tidak meninggalkan sesuatu. Habis tanaman pun tidak ada tanaman yang tumbuh. Fa kharajtu ala atani, lalu aku keluar menunggang atas atani, keldai betina. Atani li qamra, keldai betina yang qamra, yang warnanya hampir ke arah warna kehijauan lah. Ma'ana, bersama kami, syarifun lana, bersama kami syarif. Syarif ni ialah naqah, unta tujuan tu untuk minum susu tu, musimnah. Syarifun lana maknanya unta, bersama kami ada unta seekor yang kami keluar. Wallahi ma tabiddu biqatratin, demi Allah tidaklah unta itu mengeluarkan satu titik susu pun, tak ada susu. Kerana apa? Kerana kemarau. Kemarau. Wa ma nanamu lailana ajma' min sabiyina, dan tidak kami tidur malam kami sepanjang malam, kerana sebab bayi kami ni, allazi ma'ana, yang bersama kami, kan dia bawa anak seorang, min bukaihi minal ju', kerana menangisnya dia kerana lapar, jadi tak boleh nak tidur malam, tak boleh nak tidur. Wa ma fi thadiyya ma yughnihi, tidak ada pada susu dadaku susu yang dapat mengenyangkannya, mencukupkannya. Wa ma fi syarifina ma yughadhihi, dan tidak ada daripada unta kami itu apa yang dapat memberi minum dia, memberi makan padanya. Walakinna kunna narjul ghaitha wal farash, tetapi kami mengharapkan adanya pertolongan dan juga kelapangan. Kami harap adalah jalan yang dibukakan untuk mendapat keringanan dan juga dapat kemudahan ni. Fa kharajtu ala atani, maka aku keluar menunggang di atas keldaiku. Falaqad adamtu birrakbi, sungguhnya aku telah melambatkan dengan kumpulanku. Aku ni Adam tu melambatkan atas rombonganku, hatta syaqqa dzalika alaihim, sehingga membuat masyaqqah, menyusahkan atas mereka. Jadi unta yang iyalah maklumlah, tidak kuat. Unta pula keldai aku ni lambat sehingga menyusahkan orang lain. Dha'fan wa ajafa, kerana lemahnya dan juga kuruhnya keldai tadi. Hatta qadimna Makkah, sehinggalah sampai kami ke Mekah. Naltamisu rudha'a, kami mencari anak-anak susu. Fama minna imra'atun illa wa qad 'urida 'alaiha Rasulullah SAW, tidak ada seorang daripada kami, seorang perempuan pun, kecuali telah ditawarkan kepadanya Nabi. Orang kata ni ada seorang bayi ni nak menyusu. Fatabahu, lalu mereka ni
perempuan-perempuan Bani Sa'ad ni enggan dia. Idza qila laha innahu yatim. Bila dikatakan dia anak yatim. Tak mau ambil Nabi sebab dapat tahu bahawa dia anak yatim. Wa dzalika anna innama kunna narjul ma'rufa min abi sabi. Kerana kami sesungguhnya kami berharapkan ada ma'ruf, ada kemurahan dan kebaikan daripada ayah budak. Jadi kami harapnya bila dapat jaga budak ayah dia ada, ayah dia lebih orang lelaki lah, tak? Bila nampak orang jaga anak dia akan bagi. Tapi Nabi ni fakunna naqul, kami kata yatim, anak yatim. Wa ma asa an tasna'a ummuhu wa jadduhu, apa yang mampu dibuat oleh mak dia dengan datuk dia. Mak dia bukan orang yang makna cari kerja, yang kerja bapak lah. Apa yang mampu dibuat oleh ibunya dan datuknya. Ayah dia tak ada. Jadi tak mau. Wa kunna nukrihuhu, kami ni tak sukalah ambil lidzalika, kerana sebab itu. Fama baqiyat imra'atun, tidak ada tinggal seorang perempuan pun kanat ma'i, yang bersama aku, illa akhadhat radhi'a, kecuali setiap mereka telah mengambil anak susu. Ghairi, tidak ada selain daripada aku. Semua ambil mereka dah. Aku seorang je tak ada lagi. Falamma ajma'na lintilaqa, apabila telah kami berazam nak pulang balik dah, nak bergerak balik, qultu li sahibi, aku berkata kepada suamiku. Sahibi itu makna suami akulah, iaitu Al-Harith bin Abdul Uzza. Suami dia Al-Harith. Wallahi inni la akrahu an arji'a min baini sawahibi wa lam akhudh radhi'a. Sungguhnya aku tak suka aku kembali bersama dengan sahabat-sahabat kawan-kawanku, temanku, dalam keadaan aku tak ambil seorang pun budak. Aku balik bukan tak balik tangan kosong. Orang lain balik bawa anak, takkan balik tangan kosong. Wallahi la adhabanna ila dhalikal yatimi fala akhudhannah. Demi Tuhan aku kena pergi jugalah ambil anak yatim tu dan aku ambil dia. Bukan nak balik tangan kosong. Orang lain ada anak, aku tak ada anak. Tak ada bawa balik anak susu. Qala la alaiki an taf'ali, tak ada masalah mu buat gitu. La alaiki makna tidak masalah lah kamu buat gitu. Betul sangat tu. Asallahu an yaj'ala lana fihi barakah. Moga-moga Allah Taala jadikan bagi kita padanya itu barakat, keberkatan. Qalat, Halimah kata lagi, fa dhahabtu ilaihi, aku pun datang kepadanya, fa akhadtuhu, aku pun ambil dia. Wa ma hamalani ala akhdhihi, tidaklah ada sebab yang membuatkan aku ambilnya, illa anni lam ajid ghairah, kecuali aku tidak dapati hak lain. Mana kalau ada budak lain aku ambil lah, tapi tak ada orang lah. Falamma akhadtuhu, apabila aku ambil dia, raja'tu bihi ila rahli, aku bawa balik kepada kepada kenderaanku. Fama wada'tuhu fi hijri, falamma wada'tuhu, tatkala aku letak fi hijri, dalam ribaanku, aqbala alaihi sadiyaya, lalu dia pun terus hisap dada aku, hisap dada aku menyusu, bima sya'a min laban, dengan apa yang dia nak daripada susu, dia pun terus isap dada aku, minum. Fa syariba hatta rawiya, dia minum sehingga kenyang. Wa syariba ma'ahu akhu, dan bersamanya anak Halimah sendiri. Saudaralah, saudara susu kan. Dan telah minum bersamanya oleh saudaranya hatta rawiya, sehingga kenyang dua-dua tu. Thumma nama, kemudian tidurlah dua-dua. Nabi pun tidur, saudara susu dan anak-anak Halimah pun tidur. Wa ma kunna nanamu minhu qablu dhalik. Dan kami sebelum itu tidak pernah tidur sebelum ada tu. Kan dia menangis semua kan. Wa qama zawji ila syarifina, lalu suamiku pergi ke arah unta kami, tilka fa idza innaha lahafilun, tiba-tiba unta itu penuh dengan susu. Fahalaba minha, lalu dia perah daripada susu, daripada unta itu, ma syariba, apa yang dia minum, perah untuk minum. Wa syaribtu ma'ahu, aku minum bersamanya, hatta tahaina rayya wa shiba'a, sehingga sampailah kami kenyang, sampailah kami penuh dan juga kenyang. Hilang dahaga. Raya ni makna penuh minum dan juga kenyang. Minum susu tu. Fabitna bi khairi lailah, tidurlah kami itu pada malam itu sebaik-baik malam, kenyang. Dua-dua orang tu kenyang, anak dia pun kenyang, Nabi pun kenyang. Qalat, berkata Halimah, yaqulu sahibi hina asbahna, maka berkata suamiku bila kami bangun pagi tu, ta'allami, wallahi ya Halimah, hendaklah kamu tahu tak ya demi Tuhan ya Halimah,
laqad akhadti nasmatan mubarakah. Mu ambil keturunan yang berkat ni. Atau kita kata titih yang berkat ni, anak yang berkat ni. Fakultu wallahi inni la arju dhalik. Katanya aku pun harap demikianlah. Aku harap dapat keberkatan. Thumma kharajna wa rakibtu ana atani. Kami pun keluar dan aku tunggang balik atan. Tunggang balik apa dia? Keldai aku. Wa hamaltuhu 'alaiha ma'i, dan aku dukung dia. Aku bawa Nabi di atas keldai aku bersama aku. Fa wallahi laqata'at birrakbi ma yaqdiru 'alaiha syai'un min humurihim. Sesungguhnya kedaiku berjaya memotong dengan kumpulan-kumpulan aku ma yaqdiru 'alaiha syai'un min humurihim, apa yang tak mampu satu pun daripada himar-himar mereka. Kedai-kedai mereka tu dah nak kerja, aku pergi depan sekali. Hatta inna sawahibi yaqulanna li, sehinggalah teman-teman aku berkata kepada aku, ya benata Abi Dhu'aib, anak Abi Dhu'aib, wai haki arbi'i alaina, beratmu ni, perlahan-perlahan lah sikit, arbi'i alaina, kesihanlah kepada kami, jangan laju sangat, jangan sangat. Alaisat hadhihi atanik, tidakkah ini, alaisat hadhihi atana, tak? Alaisat hadhihi atanaki, ya. Tidakkah ini keldai betina kamu? Allati kunti kharajti alaiha, yang adalah kamu tu keluar dengan menaikinya, menunggangnya. Ini bukan keldaimu dulu ke? Fa aqulu lahunna bala wallah, memang keldai hak dululah. Innaha lahiyah. Innaha lahiyah. Keldai tu. Keldai hak sekarang ni keldai hak dulu. Fayakulna, lalu mereka kata, fayakulna, lalu mereka kata, wallahi inna laha la sya'nan, sesungguhnya keldai ni ada benda ni, la sya'nan, ada sesuatu ni, dia ada sesuatu yang besar ni, sya'nan azim, peliklah. Thumma qadimna manazilana, kemudian pun kami sampai kepada kediaman kami, rumah kami, min biladi Bani Sa'din, pada perkampungan Bani Sa'ad. Wa ma a'lamu ardan min ardillah, dan kami tidak tahu satu tanah daripada tanah-tanah Tuhan, negeri gitu ni, ajdaba minha, yang lebih gersang daripadanya. Tak ada dah masa tu, memang kawasan kami tu sangat gersang, kemarau. Fakanat ghanami taruhu alayya hina qadimna, dan adalah kambing-kambing aku datang ke atas aku ketika kami datang, bihi ma'ana shiba'an lubbana, dalam keadaan gemuk-gemuk, penuh susu belaka. Masa balik tu, mari kambing gemuk belaka. Fanahlubu wa nashrabu, kami pun perah susu dan minum. Wa ma yahlubu insanun qatrata laban, padahal tidak memerah seorang pun setitik susu, orang lain tak ada susu kambing ni. Wala yajiduha fi dir'in, dan tidak dapati susu dalam mana-mana lapuk susu kambing mereka. Hatta kanal hadiruna, sehingga orang yang hadir, min qaumina, daripada kaum kami, yaqulani li ru'yanihim, berkata kepada penggembala mereka. Orang tengok kambing Halimah ni banyak susu ni, sehingga dia kata kepada penggembala hok jaga kambing mereka, wailakum israhu haitsu yasrahu ra'i binti Abi Dhu'aib, mugi bawa sekali, israhu ni makna bawa pergi padang ragut dan pergi makan, pergi minum pada tempat yang dibawa oleh orang yang ra'i makna orang peternak, penjaga kambing bagi Halimah binti Abi Dhu'aib. Kan mereka kan bawa kambing kan bawa pergi kawasan, pergi minum, pergi makan kan. Jadi mereka tengok kambing Halimah ni kenyang besar, dia pesan kepada penjaga kambing, mu ni kena bawa ikut dia. Bawa ikut sekali. Macam mana ni kambing dia segar, mu bawa ikut sekali. Wailakum israhu, bawalah pergi makan kami itu, haitsu yasrahu ra'i binti Abi Dhu'aib, sekira-kira dibawa oleh penjaga kambing bagi Halimah. Fataruhu agnamuhum jia'a, maka kembali kambing-kambing mereka dalam keadaan lapar. Ma tabiddu biqatrati labang, tidak ada boleh mengeluarkan titih susu pun. Wa taruhu ghanami shiba'an lubana, tetapi kambing-kambing aku kembali balik dalam keadaan gemuk-gemuk dan juga penuh susu.
falam nazalna ta'arraf minallahi ziyadah, dan sentiasalah kami mendapat daripada Tuhan tu penambahan kelebihan, wal khaira, dan kebaikan, hatta madat sanatahu wa faslatuhu, sehingga sampailah 2 tahun dan sampai bercerai susu. Wa kana yashibbu syababan la yashibbuhu al-ghilman, dan adalah Nabi ini jadi seorang budak yang tidak besar seumpamanya budak-budak lain. Maknanya Nabi jadi sihat, segar, sihat, bergah, tidak seumpama budak-budak lain. Falam yabghul sanataihi, dan tidak sampailah tahunnya itu, hatta kana ghulaman jafra, sehingga jadilah dia seorang kanak-kanak, seorang budak yang jafra. Jafra maknanya kuat. Badan dia badan tegak dah, badan kuat dah. Badan sedap dah. Faqadimna bihi ala ummihi, lalu kami pun bawa datangnya kepada ibunya. Wa nahnu ahrasu syai'in ala mukthihi fina, dan kamilah bersangat-sangat harap untuk dia bersama kami lagi. Lama kunna nara min barakat lima kunna nara, kerana apa yang kami lihat min barakatihi, daripada keberkatannya. Fakallamna ummahu, kami pun bercakap dengan ibunya. Wa qultu laha, aku kata kepadanya, lau tarakti bunayya indi hatta yaghluth, kalaulah kamu tinggalkan anakku ini, anak-anak susu dah, sehingga dia bersama aku jadi besar, jadi lebih matang. Fa inni akhafu alaihi wa'ba Makkah, kerana aku bimbang dia kena penyakit wabak di Mekah. Jadi duduk Mekah ni tempat tak sesegar dengan kawasan-kawasan di pedalam Badiah. Di kawasan Badiah. Jadi aku bimbanglah, biarlah bersama kami lagi. Kami nak bawa balik dia ni. Aku bimbang kena wabak di Mekah ini. Falam nazal biha, sentiasalah kami pujuk dia, hatta raddathu ma'ana, sehingga dipulangkan Nabi bersama kami balik. Faraja'na bihi, kami pun pulang bersama Nabi pula. Fa wallahi innahu ba'da maqdamina bihi bi ashhur, demi Tuhan, sesungguhnya lepas datangnya kami bersamanya beberapa bulan, ma'a akhihi, bersama saudaranya, lafi bahmin, bersama menjaga anak-anak kambing, lana, anak kami bagi bani, khalfa buyutina, di belakang rumah kami. Id atahu akhuhu yashtad, ketika itu atana datang kepada kami saudaranya. Tadi anak dia, saudara dia maknanya saudara susu dia. Mari balik berjumpa kami. Yashtad, mengadu. Faqala li wa li abi, dia berkata kepadaku dan kepada ayah dia, dzaka akhil Quraisy, saudara aku orang Quraisy tu, qad akhadhahu rajulan, telah diambil oleh 2 orang lelaki, alaihi ma thiyabun bidun, yang memakai pakaian putih. Fa adja'ahu, dia lalu dibaringkan Nabi, fashaqqa batnahu, lalu dipotong, dibelah perutnya, wahuma yasultanihi, dan kadang mereka keluarkan isi perut dia. Fa kharajtu, jadi Halimah dengan suami dia takutlah dengar anak dia balik cerita bahawa Nabi ni kena diambil oleh 2 orang lelaki, lepas tu orang buat pembedahan di situ. Dah. Fa kharajtu ana wa abuhu nahwah, lalu keluarlah aku bersama ayahnya ke arah Nabi. Fa wajadtuhu qa'iman muntaqa'an wajhuhu, aku dapati dia dalam keadaan berdiri dan keadaan pucat mukanya. Faltazamathu, lalu aku peluk dia, waltazamahu abuhu, lalu ayah dia pun, suamiku, peluk dia. Faqulna malaka ya bani, ya bunai, malaka ya bunayya, malaka ya bunayya, apa yang jadi kepada kamu wahai anakku? Qala ja'ani rajulan, Nabi pun cerita, datang kepada aku 2 orang lelaki, alaihi ma thiyabun bid, yang memakai pakaian putih. Fa adja'ani, lalu dia tidurkan aku, dia baringkan aku, wa syaqqa batni, dan dia potong perut aku, dia belah perut aku. Faltamasa fi syai', lalu dia cari sesuatu dalam perut, la adri ma huwa, apa dia aku tak tahu. Faraja'na bihi ila khabaina, lalu kami bawa pulang balik kepada kemah kami, rumah kami. Wa qala li abuhu, lalu berkata kepadaku oleh ayahnya, suami dia, ya Halimah, hai Halimah, laqad khasyitu an yakuna hadzal ghulam qad usiba, sungguhnya aku bimbang budak ni kena sesuatu ni. Fa alhiqihi bi ahli,
hantar baliklah kepada keluarganya qabla an yadhhara dhalika bihi, sehingga nyata sesuatu. Bimbang-bimbang takut terjadi sesuatu. Aku bimbang ni takut contohnya kena menyakit ke, kena apa kan, cepat-cepat atur lah. Sebelumnya terjadi sesuatu kepada dia, kita hantar balik dulu. Alhiqihi bi ahlihi, kembalikan dia kepada ahli dia qabla an yadhhara dhalika bi, sebelum nyata sesuatu yang buruk kepadanya. Fahtamalnahu, lalu kami bawa dia, wa faqadimna bihi ala ummi, kami bawa datang kepada ibunya. Faqalat, maka berkata Aminah, ma aqdamaki bihi ya dhi'ru, apa yang mendatangkan kamu kepada aku ni dengan Muhammad ini, ya dhi'ru, wahai tukang susu. Tak, dhi'ru ni makna ibu susu lah. Waqad kunti harisatan alaih, kamu, tidakkah kamu dulu bersemangat nak pegang, nak jaga dia, wa ala mukthihi indaki, dan untuk dia duduk bersama kamu. Fakultu, Halimah kata, qad balaghallahu bibni wa qadaitu alladhi alai, sungguhnya Allah Ta'ala sampaikan masa dengan anakku ini dan telah selesailah apa yang wajib ke atasku. Wa takhawwaftul ahdatha alai, aku bimbang kalau berlaku perkara-perkara yang mendatang ke atasnya, makna penyakit ke apa, aku bimbang. Fa addaituhu ilaika kama tuhibbina, aku pun serah kembali kepada kamu sebagaimana kamu suka. Qalat, berkata Aminah, ma hadha sya'nuki fasdukini khabarak, ini bukan biasa kamu gini ni. Ni bukan biasa. Hendaklah kamu benarkan cerita kamu. Cerita molek. Gitu. Fasduki khabarak, benarkan cerita kamu. Cerita molek. Falam tada'ni, dia tidak biarkan aku hatta akhbartuha. Dia, Aminah paksa dia, tak biarkan, nak lari dia jawab, tak, sehinggalah terpaksa aku beritahu. Aku terpaksa beritahu kepada cerita sebenar. Nak cerita tu takut kan? Kenapa? Kita jaga anak orang. Kalau berlaku apa-apa, takut. Tapi dia biarkan, dia paksa sehingga aku terpaksa cerita yang sebenar. Qalat, kata Aminah, afatakhawwafti alaihi syaitan, adakah kamu bimbang ke atasnya mari syaitan? Kamu bimbang syaitan ganggu ke? Qultu na'am. Halimah kata, ya. Qalat, kalla, demi Tuhan, wallahi ma li syaitani alaihi min sabil, syaitan tak ada jalan pun nak kosek dia. Wa inna li bunayya la sya'nan, sesungguhnya bagi anakku ini ada perkara besar yang akan terjadi. Afala ukhbiruki khabarah, tidakkah aku beritahu kepada kamu ceritanya? Qultu bala, Halimah kata, dah, ya sungguh. Qalat, kata apa nama ni, Aminah, ra'aitu hina hamaltu bihi, aku melihat ketika mana aku mengandungkannya. Fa wallahi ma ra'aitu min hamlin qattu, tak pernah aku rasa seperti mana mengandung seperti itu sebelum tu. Kana akhaffa alayya wala aisara minhu, tidak ada yang ringan, tak ada serengang itu, dan tidak ada yang mudah lebih pada itu. Macam mana dia tahu daripada ni juga dipersoalkan. Ada hak dalam hak tu lah, hak cerita tadi tu. Hak pakai hadis yang ada Kelantan, dipersoalkan. Dah, Aminah tak pernah mengandung ya? Macam ni tahu? Kan dia kata kan, tidak seberat perempuan lain mengandung. Macam ni tahu? Senang je jawab. Tak mesti kena mengandung pun. Dia ada adik-beradik dia kan, ada mak saudara. Orang puang, sama-sama puang kan, dia dapat rasa cerita kan, beratnya mengandung. Lepas tu dia tak pernah mengandung pun, dia tahu orang lain berat, dia ringan. Payah tak? Tak payah pun. Dia kata, dah macam mana cerita ni? Boleh dia kata tidak pernah mengandung, tak seperti kandungan lain. Padahal dia tak pernah menikah dengan orang lain. Aminah. Tengok. Jadi, ceramah tu memberi tashkik. Bukan memberi tibyan ataupun memberitahu tashkik. Benda-benda senang je. Benda tu tak perlu pun. Kalau dia beranak kali pertama pun, dia takkan dia tak tahu. Adik-beradik dia, mak dara dia, pak dara dia, orang puang, hak jiran-jiran dia beranak. Kamu ngadu berat susah. Tiba-tiba dia tak rasa gitu. Dia boleh beza tak? Bahawa kandungan dia tu istimewa daripada kandungan lain. Okay. Mana tadi? Dia kata, anak lakuh tak? Tinggal. Ra'aitu hina
hamaltu bihi annahu kharaja minni. Aku melihat ketika aku mengandungkan dia keluar daripada aku nurun adha'aku surah Busra, cahaya yang menerangi kota Busra, min ardi Syam, di pada tanah Syam. Thumma hamaltu bihi, kemudian aku mengandungnya, fa wallahi ma raaitu min hamlin qad, aku tidak lihat satu kandungan apa pun kana akhaffa alayya, yang lebih ringan daripadanya, wala aisara minhu, dan lebih mudah daripadanya. Tak ada. Orang lain duk mengandung bawa perut, aku tidak. Wa waqa'a hina waladtuhu, dan berlaku ketika aku lahirkannya, innahu lawadi'un yadayhi bil ard, dia lahir tu, dia keluar tu dalam keadaan tangannya meletak meletak di tanah. Lahir keadaan tangan letak tanah, rafi'un ra'sahu ila sama, kepalanya mendongak ke langit. Da'ihi anki, tinggalkanlah, tinggalkan dia, wantaliki rasyidah, mu baliklah dalam keadaan rasyidah, baliklah dengan selesa, dengan tenang. Tak apa, biarlah, tak apalah, baliklah dalam keadaan tu. Hadis syaqqis sad, hadis berkaitan dengan membelah dada. Lebih kurang je lah, cuma dia cerita balik. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.